Penegasan unit anjing pengesan K9 dalam pasukan simpanan Persekutuan PSP di kawasan rusuhan akan bermula tahun depan. Inisiatif itu bagi mempelbagaikan tugasan haiwan tersebut seperti mengesan bom bukan sahaja untuk anti rusuhan. Telah luluskan 10 ekor untuk pembelian. InsyaAllah tahun depan kita akan mulakan K9. Selain pada PSP ni kita dah buka dah. Kita tak mahu lagi PSP ni dipandang untuk menjaga standby untuk rusuhan dia. Saya multitaskingkan. Dia orang ni perlu terlibat juga dalam buat risikan di bawah dan sebagainya. Selain tugas-tugas khas seperti jaga aman, terlibat dalam big event iaitu kontrol masa convention atau musawarah besar-besaran. Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam JKDNKA Bukit Aman kini dalam proses meningkatkan kemahiran dalam PSP supaya setanding dengan pasukan SWAT Team. Penubuhan pasukan khas anjing pengiring bagi penugasan mengiring turut dicadangkan. Terdahulu 30 anggota PSP yang berjaya menamatkan kursus menunggang kuda menerima lencana tamat latihan. Hampir 14 kg syabu dan pati heroin dirampas daripada sebuah unit kondominium di Ibu Negara yang disyaki dijadikan gudang menyimpan bahan terlarang itu. Sekiranya diproses, 31.5 kg heroin dapat dihasilkan. Menurut Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Seri Syuhaili Muhammad Zain, serbuan pertama dibuat di kawasan letak kereta, sebuah kondominium di Ceras, Khamis lalu. Seorang lelaki dipercayai penjaga permis dicekup. Susulan itu, sebuah unit kediaman di kawasan sama digempur. 3.8 kg pati heroin dan 10 kg syabu dirampas. Operasi berikutnya di sebuah rumah di Semenyih pula menemukan wang tunai lebih RM10,000 dipercayai hasil kegiatan haram. Siasatan awal mengesyaki semua rampasan milik sedikit pengendaraan dadah yang aktif di Lembah Kelang. Usaha memburu baki suspek dipergiat. Kes dirujuk mengikut Akta Kesalahan Dadah Berbahaya 1952. Datuk Alauddin Abdul Majid dilantik sebagai Ketua Polis Kuala Lumpur berkuat kuasa hari ini. Beliau menggantikan Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain yang dinaikkan pangkat sebagai pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman. Beliau sebelum ini memegang jawatan sebagai Timbalan Pengarah Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard GIPS. Majlis serah terima tugas diadakan di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Kuala Lumpur dan disaksikan Pengarah GIPS Datuk Seri Azri Ahmad. Menerusi majlis berkenaan, Datuk Azri turut mengucapkan tahniah dan syabas kepada Datuk Alauddin yang bakal memikul tanggungjawab meneruskan agenda bagi mencapai tahap prestasi kontijen yang membanggakan. Kebolehpasaran graduan dalam bidang pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET negara ini mencapai tahap lebih 95%. Ia tidak hanya mendapat peluang dalam pasaran kerja tetapi turut mampu membuka peluang mengusahakan perniagaan sendiri. Perkembangan tersebut seiring dalam usaha menjadikan TVET agenda utama negara dan bukan sekadar pilihan kedua. Alhamdulillah. Apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memegang teraju negara ini, antara perkara utama yang ditekankan ialah TVET. Dia memandu, drive perkara ini dan memastikan bahawa TVET ini menjadi agenda utama negara. Dan memastikan bahawa TVET ini juga berpadanan dengan industri. Ini yang sebenarnya menyebabkan TVET itu sekarang ini sedang meningkat naik. Dan Alhamdulillah sekarang ni ramai masyarakat sudah melihat, membuka mata bahawa sebenarnya TVET ini adalah laluan kerjaya yang kadang-kadang lebih baik. Beliau berkata demikian di Angkasa Puri, Kota Media. Kebolehkerjaan yang tinggi bagi graduan Institusi Latihan Jabatan Tenaga Manusia ILJTM adalah hasil kerjasama aktif pegawai pengurusan dengan 283 pihak industri yang meliputi perkongsian kepakaran dan teknikal, peningkatan program TVET di ILJTM, peningkatan kemahiran kepada pekerja industri, penempatan latihan industri dan penempatan pekerjaan kepada pelajar.
Graduan ILJTM mencatatkan tahap kebolehpasaran yang tinggi, iaitu pada tahap 88.6% bagi kumpulan graduan yang bergraduasi pada tahun 2023. Daripada jumlah graduan yang telah bekerja, seramai 34.7% daripada graduan ILJTM telah berjaya menerima tawaran sebelum mereka menamatkan pengajian di ILJTM, dan seramai 70.8% berjaya mendapat penempatan pekerjaan dalam bidang yang sama dengan bidang pengajian mereka di ILJTM. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas Majlis Convocation Institusi Latihan Jabatan Tenaga Manusia ke-26 di Serdang.